Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kata sendi. Kita dah belajar dah pun. Kita akan buat ulang kaji bersama-sama ya. Jadi yang pertamanya kata sendi untuk di dan juga ke, yang di mana kedua-dua ini adalah untuk menunjukkan lokasi, tetapi bezanya antara kedua ini adalah di untuk menunjukkan tempat kamu berada ataupun suatu tempat yang kamu ingin nyatakan. Manakala untuk ke, untuk menunjukkan kamu akan ke arah tersebut, kamu akan ke lokasi tersebut ataupun kamu akan ke tempat tersebut. Sebagai contoh, ada kiri ni saya tinggal di rumah. Dan seterusnya bawah dia tu, kapal terbang itu berada di langit. Dia berada di rumah dan kapal terbang itu terbang di langit dan sebagainya. Dan contoh kedua untuk ke, contoh yang paling mudah di sini, Muhammad pergi ke surau setiap hari. Dia pergi surau. Nampak tak surau tu belah kanan tu? Jadi surau adalah destinasi Muhammad. Jadi kita akan menggunakan ke surau. Lepas kita menggunakan ke, kita akan letak lokasi, nama tempat. Jadi ayat lengkapnya, Muhammad pergi ke surau setiap hari. Dan contoh yang terakhir, kami pergi ke Gunung Santumbong. Maksudnya Gunung Santumbong itu adalah destinasi tempat yang dia hendak pergi. Baiklah, seterusnya perkataan pada. Pada mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama yang paling senang sekali adalah untuk menunjukkan waktu dan masa. Contohnya waktu malam, waktu pagi dan waktu siang dan sebagainya. Contoh yang pertama kat sini boleh nampak, saya tidur pada pukul 10 malam. Pada pukul 10 malam. Ianya merupakan waktu. Dan contoh yang kedua adalah saya tidur pada waktu malam. Boleh jadi kamu nak sebut pada waktu pukul 10, pada waktu malam, siang atau pagi, ataupun kamu nak sebut pada waktu yang panas, pada waktu yang sejuk dan sebagainya. Contoh kedua adalah ianya digunakan selepas kata kerja. Tapi bukan semua kata kerja boleh guna benda ni. Sebagai contoh, kamu buat sesuatu dan sesuatu itu diletakkan ke lokasi yang tertentu. Saya telah menampal kalender pada dinding bilik saya. Pada dinding. Ia juga untuk menunjukkan lokasi, tetapi ia bersambung dengan kata kerja. Tampal pada. Tampal pada dinding. Dan sebagainya. Contoh yang terakhir adalah ada dan pada. Tambahan pada dan pada. Sebagai contoh, berus gigi dan ubat gigi ada pada kucing peliharaan saya. Tu nampak tak? 3 kucing bawah tu. Seorang gigit berus gigi, seorang pegang ubat gigi dan sebagainya. Contohnya, kat mana telefon mama? Ada pada anaknya. Ada pada anaknya yang bernama Ali. Okey, seterusnya, daripada. Ada 2 function, ada 2 fungsi. Yang pertama kamu hendak mengatakan sesuatu itu puncanya berasal daripada sesuatu yang lain. Sebagai contoh, almari diperbuat daripada kayu. Asalnya kayu tapi dah jadi almari. Contoh kedua, air koko diperbuat daripada buah koko. Asalnya buah koko tapi telah diproses dan dikilangkan, dah jadi air koko yang kita minum setiap pagi. Seterusnya adalah untuk perbandingan. Contohnya Abu. Ni ada contoh Abu dan Ali. Boleh nampak Abu lebih tinggi daripada Ali. Nampak tak? Jadi contoh ayatnya adalah Abu lebih tinggi daripada Ali. Untuk membuat bandingan, bola tu lebih besar ke, ibu lebih tua ke, kereta itu lebih laju dan sebagainya. Contoh yang kedua, bola pingpong. Mana bola pingpong? Yang kanan ni kan bola pingpong, yang kiri tu bola sepak. Bola pingpong lebih kecil daripada bola sepak. Okey, seterusnya, akan digunakan. Kebiasaannya kita akan guna akan bila kita hendak mengatakan suatu kata kerja pada masa akan datang. Contohnya, saya akan buang sampah, saya akan pergi ke sana. Tapi hari ini kita akan belajar akan kata sendi, yang di mana akan tu akan diikuti dengan frasa nama, kata nama. Selalunya akan digunakan apabila sebelum akan terdapat satu kata dasar adjektif yang berbentuk emotif, yang berbentuk contohnya rindu, sayang, benci, suka dan sebagainya. Ini semuanya
yang berbentuk emotif, iaitu perasaan, emosi. Contoh yang pertama, Ahmad amat sayang akan ibunya. Maksudnya orang yang disayang adalah ibu. Dan yang kedua, ibu pula, ibu sangat rindu ataupun ibu sangat merindui akan arwah ayahnya. Ibu sangat rindu akan arwah ayahnya. Nampak tak ayah dia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah dia telah meninggalkan dunia dan juga kembali ke rahmatullah. Okey. Oleh pula untuk menunjukkan pembuat, ataupun selalunya digunakan selepas kata kerja pasif. Kata kerja pasif ni macam dibeli oleh, dibasuh oleh, ditulis oleh, semua di. Ditendang, dipukul. Teruknya contoh cikgu bagi contoh lain sikit. Dimakan dan sebagainya lah. Tengok contoh bawah ni. Bola itu ditendang oleh Uwais. Uwais adalah pembuat. Oleh itu untuk menunjukkan pembuatnya siapa. Tendang pula telah berada di untuk menunjukkan dia pasif. Ni adalah latihan, tak apa, nanti kamu akan jawab ni kemudian. Nampak? Oleh untuk menunjukkan pembuat ataupun sebab atau punca. Okey, nampak tak? Ronaldo sepak bola kena John Cena, contohnya lah. Bola itu ditendang oleh abang Ronaldo. Ni tendang. Ditendang pergi mana? Pergi ke abang ni, abang John. Muka Pak John, siapa Pak John? Ni Pak John. Muka Pak John bengkak. Muka dia bengkak ni sebab kena hentakan bola oleh tendangan bola tersebut. Yang pertama untuk menunjukkan siapa pembuat, yang kedua pula untuk menunjukkan kenapa muka dia bengkak. Muka dia bengkak disebabkan oleh sebab tendangan bola. Ada dua fungsi. Seterusnya pula untuk dan juga bagi. Fungsinya adalah untuk menunjukkan penerima ataupun untuk menunjukkan sebab dan maklumat kamu. Contoh buku itu dibeli untuk anaknya. Ayah dia beli buku untuk diberikan kepada anak dia lah untuk baca. Bacalah anakku, kata ayah dia ni. Nampak tak ni? Yang keduanya adalah, contoh kedua, anaknya menggunting buku tersebut. Diguntingnya buku ya untuk membuat kapal terbang kertas. Siapa aja sih pernah polah kapal terbang kertas? Semua kita pernah polah. Macam ni lah. Buku untuk dibaca, bukan untuk digunting. Tengok. Buku cerita itu dibeli bagi memperbaikkan bacaan anaknya. Tapi apa anaknya polah? Nyagi gunting, nyagi polah airplane. Yalah, ayahnya pun mengepak. Ayah beli buku untuk dibaca, bukannya untuk digunting. Marah ayah dia. Okey, seterusnya. Ketika dan juga sejak. Di tempat, masa dan waktu. Sejak. Okey, kita belajar yang ketika dahulu. Ketika ni untuk menunjukkan suatu masa tu, contohnya Ali selalu menangis ketika dia masih kecil. Waktu dia kecil, dia selalu menangis. Waktu itu. Waktu besar mungkin dia tak menangis dah. Contohnya bawah ni ada dua contoh. Nampak tak gambar tu? Ali waktu kecil dia nangis. Ali waktu besar dia kuat ni. Berani betul. Namun Ali sudah berubah ketika dia dewasa. Nampak tak? Ali selalu menangis ketika dia masih kecil. Waktu kecil je. Namun Ali sudah berubah ketika dia dewasa. Inilah penggunaan ketika. Ketika dia kecil. Ketika dia masih berada. Ketika dia selalu pergi ke sana dan sebagainya. Okey. Seterusnya sejak. Sejak untuk menunjukkan masa lampau ataupun masa waktu yang waktu daripada suatu masa hingga ke masa sekarang, ataupun daripada waktu dulu sampai sekarang. Contoh. Nampak tak gambar ni? Ali yang menangis muka dia sampai dia besar masih juga selalu menangis. Kenapa dia selalu menangis? Ali selalu menangis sejak dia kecil lagi. Apa maksud sejak? Sejak maksudnya dia daripada dulu sampai sekarang masih lagi suka menangis. Contoh yang kedua, ayat nampak tak tu? Ali takut akan lipas semenjak kecil lagi. Nampak? Dia takut lipas. Dia kecil sampai dia besar, dia takut lipas. Dia jerit. Dia lipas. Okey, seterusnya. Okey, itu sahaja. Cikgu akan bagi ke semua nota ni dalam grup WhatsApp kamu. InsyaAllah. Kalau kamu rajin, kamu boleh salin. Kalau siapa yang tak rajin, boleh rujuk kepada nota-nota semua ni. InsyaAllah. Kalau kamu baca betul-betul dan tengok betul-betul gambar rajah yang telah dilukis oleh cikgu, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, Assalamualaikum.